Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Anissa binti Azizan dari kelas PISMP PI 2619 akan membentangkan projek inovasi digital bagi kursus PIMK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Okey, baiklah. Jadi, inovasi yang saya jalankan, yang saya hasilkan bertajuk Tajwid Imawu. Okey, jadi Tajwid Imawu ini adalah singkatan daripada idgham ma'al gunnah, iaitu I adalah idgham, ma adalah ma'ah dan wu adalah gunnah. Jadi terhasillah inovasi yang diberi nama Tajwid Imawu. Okey, seterusnya adalah isi kandungan bagi pembentangan projek inovasi kali ini. Okey, yang pertama adalah pengenalan, kemudian rasional projek, ketiga pernyataan masalah, yang keempat objektif, kemudian skop dan limitasi, seterusnya kepentingan dan impak, yang ketujuh anggaran kos, yang ke-8 model inovasi, kemudian cara menggunakan inovasi, seterusnya maklum balas inovasi dan terakhir adalah bukti pencapaian inovasi. Jadi ini adalah antara isi kandungan untuk pembentangan kali ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Okey, inovasi digital dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran PDP bagi memenuhi keperluan murid dalam menguasai sesuatu topik dengan baik. Penggunaan bahan digital juga mampu meningkatkan pemahaman murid berbanding kaedah tradisional. Penggunaan bahan digital dalam proses PDP juga dapat memenuhi PPPM 2013-2025 iaitu pada anjakan 7 yang menginginkan pemanfaatan ICT dalam meningkatkan kualiti pembelajaran. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, inovasi digital ni dilaksanakan adalah untuk memudahkan ataupun memenuhi keperluan murid dalam menguasai sesuatu topik pembelajaran. Okay, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan zaman dahulu ataupun zaman yang sebelum ni, dalam PDP mereka banyak guna kaedah tradisional. Jadi, dengan adanya inovasi digital yang kita hasilkan pada masa sekarang ni, ianya selari dengan dalam memenuhi keperluan PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang mana mereka menginginkan pemanfaatan ICT ataupun teknologi maklumat dan komunikasi dalam meningkatkan kualiti pembelajaran. Okey, seterusnya adalah rational project. Okey, rational project ni adalah melalui beberapa kajian literatur yang diperolehi. Okey, antaranya ialah menurut Suhana 2012, penguasaan murid-murid sangat lemah dalam hukum idgham ma'al gunnah melalui satu uji kaji ke atas murid tahun 4 yang mana peratus murid-murid sangat lemah adalah tinggi, iaitu sebanyak 60%, manakala peratus bagi skor markah cemerlang ialah 0%. 18% bagi skor lemah dan 27% bagi skor sederhana. Okey, seterusnya. Menurut Rashidah et al. 2015, seramai 36.7% murid berada pada tahap yang lemah bagi pencapaian pengetahuan hukum, manakala aplikasi hukum tajwid dalam kalangan murid pada tahap sederhana, iaitu 46.7%. Hal ini menunjukkan penguasaan hukum tajwid murid tidak melebihi 50% dan berada pada tahap yang membimbangkan. Okey, sambungan. Menurut Nur Hidayah Mahmud 2011 menyatakan perkara asas dalam mempelajari hukum tajwid adalah dengan mengingat huruf-huruf dalam sesuatu hukum tajwid. Okey, jadi melalui kajian literatur Rational Project ni menunjukkan bahawa penguasaan murid dalam mengaplikasikan hukum tajwid adalah pada tahap yang lemah. Jadi selari dengan kajian literatur dan juga masalah yang saya hadapi semasa praktikal, jadi saya hasilkanlah inovasi berkaitan dengan hukum tajwid idgham ma'al gunnah. Okey, baiklah. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Okey, jadi murid tahun 6 tidak mampu mengenal pasti idgham ma'al gunnah dan mengaplikasikan hukum tajwid idgham ma'al gunnah dalam bacaan Al-Quran. Okey, jadi semasa saya berpraktikum fasa 1, saya telah mengalami masalah yang mana murid saya tak mampu untuk mengenal pasti hukum tajwid idgham ma'al gunnah
semasa mereka tasmek ataupun semasa mengaji lah. Jadi, hanya beberapa orang sahaja yang menguasai bacaan tersebut. Okey, baiklah. Jadi ini adalah bukti permasalahan tadi. Okay, jadi saya nak pastikan betul ke murid saya ni tak dapat nak baca ataupun nak kenal pastilah hukum tajwid semasa mereka membaca Al-Quran ni. Jadi saya jalankan perbincangan dengan guru pembimbing saya iaitu Ustazah Rohani. Okay, jadi hasil perbincangan mendapati beliau menyatakan terdapat ramai pelajar tahun 6 yang sememangnya sangat lemah untuk mengenal pasti hukum idgham ma'al-gunnah apabila membaca Al-Quran. Bahkan ada juga segelintir murid tahun 6 yang masih tidak dapat membaca Al-Quran yang mengandungi hukum idgham ma'al-gunnah dengan betul dan sempurna. Jadi dengan arti kata lain lah, terdapat ramai murid yang masih belum menguasai hukum tajwid idgham ma'al-gunnah. Okay, jadi ini adalah hasil perbincangan saya dengan guru pembimbing saya sendiri. Yang mana memang betul lah murid saya ni masih belum menguasai hukum idgham ma'al-gunnah. Okey, seterusnya, ini adalah bukti permasalahan yang saya sendiri buat temu bual bersama murid-murid saya. Okey, jadi putera Nur Ilham daripada kelas 6 IS, okey, dia menyatakan saya masih belum tahu dan ingat huruf idgham ma'al-gunnah serta cara bacaannya yang betul. Kemudian Anis Khadijah daripada kelas 6 IK, dia mengatakan ustazah saya selalu tegur kesilapan pada bacaan Al-Quran saya. Jadi ni adalah hasil temu bual saya dengan murid-murid saya selepas mereka tasmek. Jadi betul lah mereka masih belum menguasai hukum tajwid. Okey, khususnya hukum idgham ma'al-gunnah. Okey, seterusnya adalah objektif. Jadi ini adalah objektif kepada penghasilan inovasi saya. Yang pertama adalah murid dapat mengenal pasti hukum tajwid idgham ma'al-gunnah melalui tajwid imaru, iaitu tajwid inovasi saya dengan betul. Kemudian yang kedua, murid dapat menghuraikan hukum tajwid idgham ma'al-gunnah dengan menggunakan tajwid imaru dengan betul. Yang ketiga, objektif yang ketiga adalah murid dapat mengaplikasikan tajwid imaru di dalam bacaan Al-Quran dengan betul. Baiklah, seterusnya adalah skop dan limitasi. Okey, jadi inovasi yang dihasilkan ini adalah bertumpu kepada murid tahun 6. Okey, dan inovasi ini hanya berfokuskan kepada bidang Al-Quran sahaja, iaitu bahagian tajwid, khususnya tajwid idgham ma'al-gunnah. Okey, seterusnya adalah kepentingan dan impak. Okey, jadi sebelum kita hasilkan inovasi ni, kita lihat dulu apa kepentingan dan impak ataupun kesan yang kita perolehi melalui inovasi yang akan dihasilkan ini. Okey, jadi kepentingannya yang pertama adalah menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan. Jadi kesannya, murid akan tidak mudah berasa bosanlah sepanjang PDP berlangsung. Kemudian yang kedua, kepentingannya adalah meningkatkan penguasaan murid dalam mempelajari hukum tajwid terutamanya idgham ma'al-gunnah melalui konsep rama-rama muni ataupun nanti saya akan buat rama-rama muni yang mana dalam kepak ataupun sayap rama tu terletaknya huruf idgham ma'al-gunnah mim, waw, nun dan ya. Okay, jadi apa kesannya? Kesannya adalah murid dapat mengingati dan mengaplikasikan hukum tajwid idgham ma'al-gunnah dengan baik dalam kehidupan seharian. Ini adalah kepentingan dan impaknya lah kepada penghasilan inovasi ini. Okey, seterusnya adalah anggaran kos. Okay, jadi inovasi yang dihasilkan ini tidak memerlukan sebarang kos kerana ianya dilakukan secara digital sahaja, iaitu menggunakan PowerPoint interaktif. Jadi tidak memerlukan sebarang kos lah dari segi penggunaan bahan dan sebagainya. Baiklah, seterusnya adalah model inovasi. Okay, jadi model yang digunakan dalam penghasilan inovasi ini adalah model kreativiti yang mana terbagi kepada 4 peringkat asas. Okay, yang pertama adalah peringkat persediaan, kemudian imajinasi, peringkat seterusnya adalah peringkat perkembangan dan terakhir adalah peringkat tindakan. Okey, pada peringkat persediaan iaitu masalah dikenal pasti perkara atau produk yang ingin dihasilkan atau diselesaikan. Maksudnya
pengenalpastian masalah terlebih dahulu. Kemudian pada peringkat imajinasi, membiarkan perkara tersebut bermain dalam pemikiran sehingga timbul idea untuk menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya adalah peringkat perkembangan, membuat uji kaji idea atau pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaannya dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, seterusnya pada peringkat terakhir iaitu tindakan. Okey, pada peringkat tindakan semestinya lah iaitu penyelesaian masalah. Baiklah, seterusnya adalah cara penggunaan inovasi ni. Okey, cara penggunaan inovasi tajwid Imaru ni lah. Okey, jadi secara asasnya tajwid Imaru ni adalah menggunakan PowerPoint interaktif ataupun slide interaktif, okey, yang mana dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, langkah pertama untuk menggunakan inovasi tajwid Imaru ni adalah bila kita buka slide ataupun PowerPoint interaktif tu, klik pada butang tekan dan mula. Kemudian setelah tekan kedua-dua butang tersebut, klik pula pada butang jom belajar. Okey, untuk memulakan PDP lah menggunakan inovasi ni. Kemudian setelah tekan jom belajar tu maksudnya dah mula. Okey, jadi pada bahagian ni akan keluar dulu, terpapar dahulu standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi bidang yang difokuskan iaitu tajwid idgham ma'al ghunnah bagi tahun 6. Okey, seterusnya langkah kedua, ikut arahan seterusnya dan klik pada gambar animasi rama-rama. Okey, kemudian ikut pergerakan rama-rama ke bahagian penerangan. Okey, setelah itu klik pula pada bunga iaitu pada bahagian penerangan tersebutlah. Okey, kemudian begitu juga seterusnya ikut sahaja arahan anak panah yang disediakan. Okey, kemudian untuk kembali kepada paparannya, tekan butang smiley. Okey, untuk kembali kepada paparan utamalah iaitu sama ada pada bahagian penerangan ataupun lagu ataupun permainan. Okey, seterusnya kita pergi kepada maklum balas inovasi. Okey, jadi adalah beberapa maklum balas yang inovasi yang mana telah ditambah baik daripada proposal. Okey, jadi ini adalah antara maklum balasnya iaitu daripada Nur Zakirah PI4. Okay, dia menyatakan pada pendapat saya masukkan lagu yang berunsur ceria dan bersesuaian bagi menarik minat murid. Okey, pada asalnya yang sebelah kiri ni saya hanya menulis lirik kemudian masukkan sahaja suara lagu tersebut, nyanyian lagu tersebut. Okey, jadi inovasi ni telah ditambah baik iaitu dengan menghasilkan video yang mana setiap lirik selari dengan nyanyian tersebut. Maksudnya bukannya satu penuh satu muka. Bukan, maksudnya satu-satu lirik dengan nyanyian serentak. Okay, ini adalah salah satu yang ditambah baik lah. Okay, seterusnya ni adalah komen ataupun maklum balas daripada Nur Syahirah, iaitu daripada rakan daripada PI4. Okay, menurutnya penggunaan warna pada inovasi perlu dipelbagaikan seperti menggunakan 4 warna yang berlainan bagi mewakili setiap huruf idgham ma'al ghunnah. Okay, jadi kita tengok dekat kiri ni, rama-ramanya tidak menarik. Kemudian ditambah baik pada sebelah kanan, telah diletakkan tone warna dan warna yang berlainan lah. Dan yang lebih menarik. Okay. Okey, seterusnya menurut Nur Syazana, okey, menurutnya sediakan contoh bacaan bagi setiap huruf idgham ma'al ghunnah. Okey, jadi pada asalnya contoh tidak diletakkanlah pada rama-rama muni ni, huruf idgham ma'al ghunnah ni. Kemudian ditambah baik diletakkan contoh berserta cara bacaan, audio cara bacaan contoh lah bagi setiap huruf. Okay, jadi inovasi ni telah ditambah baiklah dari segi cara bacaan, contoh cara bacaan dan juga kalau kita tengok pun background slide ni pun ditambah baik. Okay, seterusnya adalah pembuktian pencapaian inovasi. Maksudnya buktilah adakah inovasi ni tercapai objektifnya ataupun sebaliknya.
Okey, ini adalah dua grafik cartapan, iaitu pada sebelah kiri adalah grafik bilangan murid terhadap penguasaan hukum idgham ma'al-ghunnah sebelum inovasi ini dilaksanakan. Kemudian yang sebelah kanannya adalah bilangan murid terhadap penguasaan hukum idgham ma'al-ghunnah selepas inovasi dilaksanakan. Okey, kita tengok pada grafik cartapan sebelah kiri. Okey, sebelum inovasi ini dilaksanakan, uh, pada bahagian warna pink, iaitu 32% adalah bilangan murid yang menguasai bacaan hukum idgham ma'al-ghunnah dengan betul. Maksudnya, rendahlah jika dibandingkan dengan murid yang masih tidak menguasai, iaitu sebanyak 68%. Okey, jadi selepas inovasi ini dilaksanakan, bilangan murid yang menguasai bacaan hukum idgham ma'al-ghunnah dengan betul meningkat kepada 76%. Kemudian bilangan murid yang tidak menguasai hukum idgham ma'al-ghunnah dengan betul selepas inovasi ini dilaksanakan menurunlah sedikit, iaitu 24% sahaja daripada 100%. Jadi ini adalah buktilah kepada penghasilan inovasi yang dihasilkan ni sama ada tercapai ataupun sebaliknya objektif tersebut. Okey, seterusnya adalah kesimpulan. Okay, secara keseluruhannya, ilmu tajwid sangat berperanan penting dalam mendalami pembacaan Al-Quran dengan baik. Oleh yang demikian, diharapkan inovasi tajwid Imaru ini dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran PDP Al-Quran menjadi lebih menarik. Okay, jadi, seperti yang kita tahu, ilmu tajwid ini sangat pentinglah untuk seseorang individu Muslim untuk menguasai pembacaan Al-Quran. Jadi, diharapkan inovasi yang telah dihasilkan ini sedikit banyak dapat membantu dalam PDP bidang Al-Quran menjadi lebih menarik. Okay, jadi setakat itu sahaja pembentangan projek inovasi saya. Sekian, terima kasih.